Itu yang saya buat lawa sebelum ni. Singapore second wave untuk PS5 pre-order, Malaysia third wave COVID. Assalamualaikum, saya Fisarudin dan kembali pada segmen Menuju 2021 bercakap tentang topik yang akan hangat atau kami ramalkan akan menjadi topik perbualan utama pada tahun hadapan. Dan hari ini anda mungkin boleh teka berdasarkan imej kat belakang tu, gambar sangat legend. Kita akan bercakap tentang bukan saja kereta terbang. Pasal kereta terbang topiknya agak kecil, tapi juga pelbagai jenis kenderaan terbang dan juga drone penghantaran barangan. Jadi pasal kat belakang tu ada gambar legend kereta Proton terbang. Jadi kita akan mulakan dengan Malaysia dahulu. Jadi kat Malaysia, jika ada ingat tahun lalu Menteri ada katakan, oh kita akan akhirnya ada kereta terbang nasional pertama Pada penghujung tahun lepas. pada penghujung tahun 2019. Dan kemudian bila, biasalah Malaysia, bila the actual thing pops up, sangat mengecewakan kerana ia hanyalah sebuah drone e-hang e-hang yang dari China yang di rebrand semula. Jadi benda yang kita lakukan dengan Proton, dengan Pro 2, rebranding orang punya benda jadi kita punya, berulang semula, menyebabkan kekecewaan. Dan industri otomotif Malaysia dan rebrand tak akan syarikat yang mungkin boleh menyelamat kita sekarang Aerodyne. Dan Aerodyne masuk kena bantai cakap nak buat kita terbang, tapi sebenarnya tidak. Aerodyne sebenarnya dia lebih kepada ingin menghasilkan drone penghantaran bungkusan yang untuk digunakan di pasaran tempatan. Jadi kenapa kita nak cakap pasal benda ni? Pasal kita sekarang adalah negara yang nak ikut apa negara lain buat. Dan kalau kita nak tengok apa yang dilakukan oleh negara jiran, kita akan always compare kita dengan Singapura. Dan Singapura pada waktu ini mereka dah ada satu perancangan besar, bukan sahaja sistem drone untuk penghantaran barangan, tetapi juga dah ada perjanjian dengan Volocopter untuk membangunkan sistem pengangkutan taksi terbang di negara tersebut. At the same time, diorang juga ada sistem untuk memastikan bukan sahaja bila anda naik drone ini, anda boleh juga hantar barang, anda juga boleh ambil kenderaan elektrik. Jadi diorang ada the whole system dah totally map out. Mereka dah ada perancangan sendiri sampai gunakan anjing robot nak kawal diorang punya rakyat. So sistem itu. Jadi kat Malaysia ni nak asing the word tiru tak adil. Ingin mengikuti jejak langkah tetapi asyik tak kena. Jadi kenapa kenapa sampai jadi macam ni? Kenapa kita asyik rebrand? Apa jadi dengan e-hang ni? Super drone nak nama tu. So tak ada salah kalau syarikat-syarikat tempatan nak membangunkan teknologi drone. Pasal to be honest, kalau kita tengok cakap pasal penghantaran menggunakan drone, memang function. Pasal kalau kita nak harapkan tenaga manusia untuk menghantar barang-barang kepada kawasan pedalaman, katakan areas yang sukar nak dimasuki oleh manusia melalui darat. So the next best thing ialah kita gunakan udara lah kan. Betul. Tapi itulah dia punya isu dia sekarang ni. Tak salah pun kalau kita nak rebrand, tapi masalahnya janji dia punya result dia tak serupa apa yang dijanjikan. Itu dia punya isu dia sekarang kan. So bila dia cakap mula-mula pada awal tahun dia cakap kita nak membina kenderaan terbang pertama Malaysia, macam kereta terbang pertama buatan Malaysia buatan tempatan. Masalahnya rebrand tu bukan okeylah, mungkin penjenamaan semula tu adalah sesuatu yang memang orang tempatan suka buat lah, tapi dia macam jual timbang kilo kan. Macam jual benda timbang kilo. So but I digress. Tapi itulah isu dia sekarang ni ialah macam mana nak cakap dia punya yang dia buat tu tak serupa apa yang dia cakap, yang dia cuba nak cakapkan. Apa yang saya nampak perbezaan antara Malaysia dengan Singapura ialah terletak pada macam mana diorang berinteraksi antara jabatan. Macam kita tengok tu yang mencadangkan benda tu bukannya Kementerian Pengangkutan tetapi Kementerian Teknologi kan. Macam jadi macam tak ada sinergi antara pelbagai kementerian. Pasal kita tahu kalau kita nak buat kereta terbang mesti ada berhubung dengan Kementerian Pengangkutan dan juga dengan pada waktu tersebut ada apa yang jaga kita punya penerbangan tu, Civil Aviation CAO tu kan. Sampai kat Malaysia ni punyalah kelakar, sebuah kenderaan yang dia punya pelancaran atau dia punya penerbangan pertama terpaksa dibatalkan walaupun menteri dah datang pasal tak dapat lesen nak terbang. Kat mana dekat dunia anda dengar
sebuah projek yang diwar-warkan berbulan lamanya, kata kita akan buat first fly kita bulan November, orang semua datang, sini Pak Menteri datang sekali, tak boleh terbang, tak minta kebenaran. Apa punya level macam tak ada amateur hour. Amateur hour macam amat memalukan. Pasal kalau anda lupa ya, sebenarnya Malaysia ni dah ada industri aeronautiknya tersendiri. Kalau anda ingat sekitar tahun 2000, kita dah melancarkan kapal terbang pertama Malaysia. Sekali lagi hanya rebranding. Eagle. Kalau anda pergi Museum Negara sekarang, anda pergi kat luar tu, kapal terbang tu ada. Itu kapal terbang komposit. Antara kapal terbang awal yang menggunakan fully composite ya, dengan sistem kanat kat depan. Helikopter tak, kapal terbang. Eagle. Eagle. Lepas tu after a few years syarikat tu folded. Lepas tu pemilik syarikat tu saya tak ingat siapa. Sekarang dia punya function ialah gunakan teknologi composite itu untuk hasilkan parts untuk Airbus. Jadi bermula dengan sebuah syarikat yang mampu menghasilkan pesawat sendiri secara total, kini hanya jadi sebagai part supplier kepada Airbus. Saya rasa itulah bukan a step forward tapi step back, walaupun bekerjasama dengan Airbus. Jadi macam kita have this history of bermula dengan idea yang sangat besar tapi at the end of the day jadi scope jadi kecil. Jadi macam agak memalukan bagi negara yang wawasan 2020, kita dah 2020, instead dah dapat status negara yang maju, dapat status negara COVID saja. So itu yang saya buat lawa sebelum ni. Singapore second wave untuk PS5 pre-order, Malaysia third wave COVID. Bagi saya macam Singapore, dia pandai. Dia sedar bahawa negara dia, yes, kami negara kecil. Jadi kalau kita tak ada kepakaran, tak apa, kita panggil syarikat-syarikat di negara lain yang ada kepakaran tersebut datang ke negara kami. Kita bagi korang duit, korang just test apa-apa yang korang nak, and eventually kalau kita tengok benda tu memanfaatkan kita akan implement in our systems kan, macam perkhidmatan awam dan sebagainya. Because this is the idea ialah dia nak membangunkan sebuah sistem taksi terbang tu menggunakan udara, ruang angkasa di betul-betul atas Singapore, di mana macam kita dah tahu Singapore when it comes to traffic, kalau naik kereta memang leceh, bukan leceh in a sense, but memang orang di sana dah biasa dengan menggunakan public transport kan. Tapi katakan orang tu tak nak naik public transport, tak nak naik train, MRT for whatever reason, dia rasa dia kaya, dia boleh naik taksi yang mungkin dia kena bayar $50 untuk 1 atau 2 kilometer katakan, for whatever reason, but that option is there untuk diorang. So masalah dengan Malaysia, macam Obi cakap tadi, idea kita sebagai rakyat Malaysia, kita memang ada banyak idea yang bagus-bagus. Tapi masalahnya because of red tape, because of bureaucracy dan macam-macam dan lain-lain, tak dapat nak dikembangkan idea tu. Dan akhirnya bila kalau katakan idea tu, projek tu jadi, adalah parti-parti yang tertentu yang macam nak campur tangan kan. Dan kalau kita tengok Singapura bekerjasama dengan Volocopter. Kalau anda tahu, Volocopter ialah antara syarikat paling awal. At the beginning dia membangunkan sebuah taksi terbang. Tapi little by little sekarang dah mula evolve kepada platform untuk penghantaran drone yang berat. At the same time, hanya beberapa minggu yang lalu dia kata, okay, kita tengok benda ni viable, kita juga boleh gunakan dia bukan saja sebagai taksi, tapi kini boleh digunakan juga sebagai ambulans terbang. Dan Volocopter sebagai orang kata sebagai syarikat terawal, adalah leading company, bekerja dengan Singapura. Kemudian Singapura cakap, okay, boleh masuk, tapi syarat dia kena bekerja dengan local institute. Macam dia orang ada Nanyang Polytechnic, Nanyang Polytechnic akan bekerjasama dengan dia punya kerajaan juga. Jadi ada pertukaran teknologi. Malaysia, EHang tu bukan syarikat yang barai sebenarnya. To be honest, dekat China, kalau boleh dikatakan Volocopter ialah EHang ialah the Volocopter of China. Diorang adalah sebenarnya syarikat pertama yang menawarkan perkhidmatan sightseeing dekat Guangdong ke apa, naik EHang. Memang diorang ada. Cuma kita tak dengar langsung bila EHang masuk ke Malaysia, di branding sebagai super drone. Kita tak dengar, kita akan juga bekerjasama dengan Institut Pengajian Tinggi. Tak ada langsung kata akan ada perjanjian pertukaran teknologi misalnya. Jadi lebih kepada once ada dah mengimport. Bagi saya, bagi apa yang Singapore buat, memang looks expensive. Dia akan always go for the leader untuk mendatangkan teknologi. Ni bukan saja pada kereta terbang tetapi juga pada dia punya autonomous itu. Dia kerja dengan Scania, dengan Volvo. So dia always go for the big one.
Tapi bagi balik kepada lokal untuk kita bina kita sendiri. Ada usaha daripada kerajaan untuk memastikan ekosistem itu sustainable dan akan ambil tenaga kerja tempatan. Kat Malaysia tak ada. So kita buatlah 16 jenis kereta terbang pun dan segalanya kita import masuk, tapi kalau selagi kita tak ada usaha untuk memastikan anak watan ada dia punya impaknya, what's the point? So the closest thing yang kita ada mungkin sekarang ialah Proton apabila dia diambil alih oleh Geely kan. So that is probably the closest thing. Tapi saya nak cakap sedikit pasal drone pula. Dulu cakap pasal kereta terbang. Kita ke drone pula. Tak apa. Drone. So teknologi drone biasa kalau bila Malaysia mendapat tahu pasal ada drone ni, memang biasanya cakap macam DJI dan sebagainya. Consumer level drone memang biasa ambil gambar cantik daripada pemandangan tempat tinggi. Tapi kita tak sedar bahawa drone-drone ni juga sebenarnya telah digunakan untuk mempercepatkan penghantaran barang. Seperti misalnya macam pada minggu lepas atau 2 minggu lepas saya dilaporkan bahawa Mission Go, sebuah syarikat pembangun drone, telah menghantar organ hidup daripada satu lokasi ke satu, daripada airport kepada hospital di Las Vegas, dan ini dikatakan penghantaran organ menggunakan drone yang terpanjang di dunia setakat ini. Silap saya dalam macam 2 ke 3 kilometer macam tu. Dan ini penting kerana ia menunjukkan bahawa drone sekarang dia punya teknologi cukup selamat untuk digunakan untuk menghantar benda yang sangat penting seperti organ yang sensitif. Kalau organ, kalau kita tak boleh main suka-suka hantar macam tu je kan. Dia kena make sure that benda tu tak bergegar. Betul. So tak merosakkan tisu-tisu organ. Jadi ujian ni dah dilakukan, tak silap saya 2 atau 3 kali. Dan mereka sedang menguji sama ada berkesan tak dia hantar organ tu kepada, katakan macam ada seorang pesakit yang memang betul-betul memerlukan organ cepat. Dan katakan kalau kita jalan darat tak boleh pasal traffic jam. So the next best thing, guna drone, hantar organ tersebut, selamat, siapkan. Tapi that is one of the high level of usage patterns lah untuk penggunaan drone ni. Macam Post Malaysia beberapa tahun lepas, tak silap saya, dia ada buat satu pertandingan untuk penghantaran package menggunakan drone. Itu salah satu usaha tempatan untuk meningkatkan lagi, memperlihatkan penggunaan drone yang lebih meluas. Lagi satu ialah mungkin katakan drone sekarang hadir dalam berbagai saiz. So Kerajaan Selangor pun sekarang nak gunakan drone sebagai cara untuk memantau pencemaran sungai. Pasal memang sejak 2-3 bulan ni memang Selangor asyik ada isu pencemaran sungai. Dah orang yang kena tangkap dia beforehand dah kena saman pun still lagi masalah tu. Jadi saya rasa Kerajaan Selangor pun tak boleh jadi ni. We have to do something. Itulah mereka gunakan drone supaya daripada atas kita boleh tengok dia akan pasang mungkin sistem-sistem yang lain, kita tak tahu lagi. Setahu saya dia akan kita tahu macam DJI Matrix misalnya, memang ada this industrial level dia boleh bukan saja boleh infrared tapi juga boleh dapat spektrometer. Jadi air tu kalau certain glow dia tahu. Kalau kata bahan asing, kimia tu akan give different glow. Jadi pada atas dia boleh nampak dan boleh follow. Benda yang kita tak nampak. Pasal anda mungkin macam rasa kelakar pakai drone nak ni kan. Mungkin dalam kepala anda ada nampak DJI Mavic. Tapi saya bukan tu. Industri yang besar tu dan orang akan buang pada waktu malam. Jadi perlukan sistem yang lebih canggih untuk tengok waktu malam dan juga ada sensor-sensor yang boleh mengesan kehadiran bahan kimia yang berbahaya ni. So drone-drone ni pun kononnya boleh disambungkan kepada sistem kerajaan ni, mana macam sistem pemantauan kan. So technically daripada satu drone tu dia boleh tahu macam-macam. Kalau ada orang siapa-siapa yang sedang membuang sisa kimia ke dalam sungai, nak tengok tahap level sungai macam mana, tahap kekotoran sungai tu macam mana. That is one usage pattern yang boleh saya katakan sangat berguna lah untuk penggunaan tempatan. At the same time kat tempatan juga tak sahaja UPM tahun lepas ada tunjuk penggunaan drone untuk bukan saja untuk proses meracun tapi juga pembenihan. Kita tahu sekarang orang muda pun dah tak mahu melakukan kerja pertanian. Jadi kalau anda tengok cerita Interstellar, nampak drone buat jadi crop dusting. Benda tu dah dimulakan dekat Malaysia tapi guna drone yang lebih kecil lah. Jadi
fiction science yang sama kita tengok dalam filem dah mula langkah pertama untuk menjadikannya realiti, dan dekat Malaysia dah ada. Cuma sekarang macam kita tengok skala yang lebih besar, kita tengok Amazon punya idea, mungkin idea yang paling gila pada sekarang ni, ada satu blim dekat udara, itu akan jadi dia punya apa dia panggil, satisfaction center. Dia punya kilang tu. Dia punya gudang dekat udara, blim, bayangkan Zeppelin yang besar tu ke atas. Kemudian drone akan naik atas untuk ambil barang. Kemudian drone tu akan turun ke atas van yang sedia ada. Jadi van tu masih lagi memandu kat anda punya neighborhood. Kemudian last mile, instead of macam sekarang masalah kat Amazon, kalau anda tak tahu kat Amerika ni pelik. Bila anda ambil barang, dia orang punya delivery man hanya perlu hantar depan rumah. Tak ada nak sign macam kita, pastikan orang ambil. So dia ada masalah kecurian. Dengan benda ni, anda boleh hantar barang terus ke dalam rumah kalau ada apartment. Dan tingkap lah. Anyway, kalau kata saya tak ada dekat rumah, anda boleh mainkan drone tu dekat kawasan tu, dia boleh anda kat mana sekarang? Saya dekat 2 km dekat kedai kopi. Drone tu boleh hantar terus kepada orang yang patut menerima. Jadi pain point dekat Amerika ialah kecurian parcel, yang settlekan, dan kedua ialah last mile, pasal kita tahu drone elektrik hanya mampu terbang dalam sekitar 25 minit. Jadi dengan bukan sinergi blim dengan juga lori, mereka menyelesaikan masalah yang elektrik drone ni tak mampu berterbang lama. Tapi kalau saya boleh tambah satu lagi perkara, dekat China sekarang military dah start buat drone yang boleh bawa sehingga 250 kg. Dan ini adalah untuk dia orang punya cakap ialah kita akan gunakan untuk bantuan kemanusiaan, nak hantar kawasan disaster di sana. Tapi basically drone yang dulu dianggap bermula sebagai satu alat permainan untuk ambil video dan juga ambil gambar, kemudian pergi kepada commercial punya implementation. Kemudian sekarang kita lihat bahawa dia adalah mungkin antara teknologi yang akan mengubah dunia in the next generation. Itulah dia, mungkin tidak lama lagi kita boleh tengok drone yang akan menghantar surat-surat kita, drone yang akan hantar parcel-parcel kita, Surat sampai drone boleh apa semua. Tiba-tiba kita tengah drive, tiba-tiba ada drone tepi kan, dia keluar surat saman. Tak tahu lah. Itulah kita orang punya pendapat tentang drone pada tahun 2021. Jika anda ada komen, sila tinggalkan di bawah. Dan seperti biasa, kalau anda mahukan lagi video seperti ini, sila layari channel kami di YouTube. Saya Hafiz Harudin. Saya Nazrin. Jumpa anda di segmen menuju 2021 seterusnya. Bye-bye.